Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekali alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Taala. InsyaAllah pada minggu ini kita sambung bacaan kita untuk siri yang ke-10, bahagian yang pertama. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan yang sudi hadir pada malam ini. InsyaAllah tak apa, yang mana yang ada kita teruskan. Kalau tak dapat datang, tak dapat join pun tak apa. InsyaAllah kita akan teruskan kelas ini sehinggalah habis selesai bacaan bahagian yang pertama ini, iaitu pada sehingga tahun ke-100 Hijrah. Jadi untuk malam ni, siri yang ke-10, kita akan baca dalam pilih peristiwa, dua peristiwa dalam lingkungan tahun 60 Hijrah, 50 Hijrah hingga ke 60 Hijrah. InsyaAllah kalau yang ada nak tengok kitab pun boleh, tak masalah. Sekarang ni kita dah berada pada jilid yang ketiga, Kamil fi Tarikh. Jadi untuk pengetahuan rakan yang baru masuk, jadi untuk kaedah pembacaan kitab ini, kita pilih peristiwa daripada setempoh 10 tahun itu. Kita pilih dua peristiwa yang penting. Kemudian saya akan pilih teks ataupun catatan Ibnu Athir yang terpilih. Maknanya saya tak adalah baca semua kan. Kalau baca semua tak habis kita kan. Jadi saya pilih-pilih untuk memberikan kita gambaran secara umum tentang peristiwa, satu peristiwa pada tahun tersebut menurut catatan Ibnu Al-Athir rahimahullah ta'ala. Jadi kita sambung untuk kisah yang ke-11. Jadi bermakna bermula daripada yang tahun yang pertama Hijrah, yang kita bagi dua kisah sehingga ini kita masuk kisah yang ke-11 dan 12 tahun 50 hingga 60 Hijrah. Okey, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Ibnu Athir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jadi kita lihat Ibnu Athir kata zikru wilayatu Uqbah. Okey, macam saya maklumkan tadi, kita akan bincang tentang dua peristiwa kan. Jadi peristiwa yang pertama, zikru wilayatu Uqbah bin Nafi' Ifriqiyah wa bina'u Madinatu Qayrawan. Jadi kita lihat terjemahan dia. Pelantikan Uqbah bin Nafi' sebagai gubernur Afrika Utara dan pembinaan kota Qayrawan. Jilid ketiga, halaman ke-320, cetakan Darul Kutub Ilmiah. Ada yang PDF, kita pun boleh rujuk juga. Jadi kita lihat, kita bacalah sikit tentang catatan Ibnu Athir ni. Tajuknya tadi, Zikru wilayah Uqbah bin Nafi' Afrikiyah wa bina'u Madinah Qayrawan. Qad dzakara Abu Ja'far At-Tabari anna fi hadhihi sanatun wulliya Maslamah bin Makhlad Ifriqiyah wa anna Uqbah waliya qablahu Ifriqiyah wa bana al-Qayrawan. والذي ذكره أهل التاريخ من المغاربة أن ولاية العقبة بالنافع إفريقية كانت هذه سنة وبني قيروان ثم بقي إلى سنة 55 ووليها مسلمة بن مخلد وهم أخبار ببلادهم وأنا أذكر ما أثبته في كتبهم قالوا. Okay, jadi kalau kita lihat daripada kelas kita yang pertama dulu kan, awal-awal dulu kita baca mukadimah Ibnu Athir, memang kita dapat lihatlah dengan jelas daripada kitab ini bahawa Ibnu Athir dia menukilkan pelbagai pendapat dan kemudian beliau mengeluarkan pendapatnya sendiri yang mana yang lebih tepat ataupun kita kata tarjih. Jadi dalam peristiwa ini pun ada khilaf juga tentang pelantikan Uqbah ini. Ada yang kata pada tahun ini, tahun 50. Ada yang kata pada tahun ada yang kata
Uqbah bin Nafi' dulu baru Maslamah, ada yang kata Maslamah dulu baru Uqbah. Jadi itu ada khilaf. Tapi kita lihat Ibn Athir memilih riwayat yang menyatakan Uqbah dulu, kemudian barulah Maslamah. Jadi kita lihat kenapa kita nak lihat kenapa kita pilih peristiwa ini, kerana yang pertama yang paling utama sekali adalah Uqbah bin Nafi' ni adalah satu tokoh yang utamalah dalam ekspedisi Futuhat di Afrika Utara dan di bahagian Afrika Utara sehingga akhirnya mencapai ke Al-Andalus. Itulah dia Uqbah bin Nafi'. Daripada Uqbah bin Nafi' inilah lahir kemudian seterusnya panglima perang seperti Musa bin Nusair, kemudian Tariq bin Ziyad. Jadi daripada situ. Kiranya Uqbah bin Nafi' ini telah selesai daripada Mesir sehingga ke Maghribi, itu semua adalah dah menjadi wilayah kuasaan Islam ketika itu. Jadi Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair sambung pergi ke Al-Andalus. Itulah latar belakang dia. Jadi yang kedua kita lihat kenapa penting Uqbah bin Nafi' ini telah membina satu bandar. Bandar yang bernama Qairawan. Sekarang ni ada di Tunisia, Qairawan. Kita lihat Qairawan. Di Tunisia. Ya, bandar di Tunisia. Jadi kita lihat, kita tengok bagaimana Ibn Athir menceritakan tentang peristiwa ini. Kenapa dibinanya bandar Qairawan itu? Qalu, inilah pendapat yang Ibn Athir nukilkan. Inna Muawiyah bin Abi Sufyan azala Muawiyah bin Hudaij anil Ifriqiyah hasbin wasta'amala alaiha Uqbah bin Nafi' al-Fihri wa kana muqiman bi Birqah wa Zuwailah منذ فتحها أيام عمرو بن العاص وله في تلك البلاد جهاد وفتوح فلما استعمله معاوية سير إليه 10,000 فارس فدخل إفريقية وإن ضافوا إليه من أسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل إليهم أمير أطاعوا وأظهروا بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكثوا وارتد من أسلم ثم رأى أن يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع قيروان وكان دخلة مشتبكة بها من أنواع الحيوان من السباع وحيات وغير ذلك فدعا الله وكان مستجاب دعوة ثم نادى أيتها الحيات والسباع إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم irhalu anna fa inna naziluna wa man wajadnahu ba'da zalik qatalnahu. Ini catatan daripada Ibnu Al-Athir. Jadi saya rumuskan di sini bahawa sebelum daripada, macam saya kata tadi, Ibnu Athir memilih pendapat yang mengatakan bahawa Uqbah bin Nafi' ni yang terlebih dahulu dilantik sebelum Maslamah. Jadi Ibn Asim menceritakan bahawa sebelum Uqbah bin Nafi', Gubernur Afrika sebelumnya ialah Muawiyah bin Hudaij. Itu telah dipecat oleh Muawiyah sendiri, dan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi bila dah dipecat Muawiyah bin Hudaij ni, maka dilantiklah Uqbah bin Nafi' yang ketika itu memang dah menetap di Birqah. Birqah ni tak silap saya di Tripoli, Libya, tak silap saya lah. Mungkin masih lagi di kawasan Afrika Utara tu. Jadi memang Uqbah bin Nafi' ni seorang panglima perang dan sebagainya. Jadi dia kata memang layak lah, memang sesuai lah dengan jawatan dan kemahiran dia ketika itu. Jadi ketika itu diceritakan di sini bahawa Uqbah tu dah duduk di situ sejak daripada Afrika Utara ni dibuka pada zaman Amr bin Al-As. Maksud lama lah. Zaman Amr bin Al-As, pembuka Mesir.
yang buka Mesir zaman Umar bin Al-Khattab. Walahu fi tilka bilad, okey, ketika itu banyak pengalaman dan sebagainya kan. Jadi sesuailah dia dilantik jawatan tersebut. Okey, sebaik saja dilantik dan diceritakan sini Ibn Asir menceritakan terus kan oleh orang dah memang suka berjihad kan. Dah lantik je benda yang disuka, terus bawa askar kan 10,000 pasukan berkuda kan pergi 100 Afrika Utara tu habis kan pergi jumpa barbar yang yang belum masuk Islam tu, mereka masuk Islam. Kemudian makin kawasan-kawasan ni masuk dalam wilayah pentadbiran Bani Umayyah sikit-sikit. Mana yang menentang tu diperangi habis. Jadi seluruh Afrika Utara jadi dikuasai. Kenapa? Mungkin kenapa dilakukan kaedah yang sebegitu? Kenapa mesti dia perang? Kenapa perang? Untuk konteks Afrika Utara ni, Ibn Athir menceritakan bahawa ada sebab dia kat sini. Dia kata, kanu idza dakhala ilaihim amirun ata'u wa azharu ba'dul Islam. Inilah perangai orang barbar. Kalau kita tengok bangsa ni, ada bangsa Arab, bangsa Ajam, barbar, Tatar. Ni antara bangsa-bangsa yang utamalah yang kalau kita baca kitab Arab kita akan jumpa. Bangsa Arab lah, bangsa Ajam ni Parsi, Tatar ni Mongol. Kemudian barbar ni adalah orang asli lah kita kata, penduduk di padang pasir di bahagian Afrika Utara. Ini mereka masuk Islam. Tapi kalau amir ataupun ketua yang ada kat situ balik semula, contoh Parlimen Islam dah habis buka kawasan, kemudian dia balik semula ke markas dia. Kemudian orang barbar ni akan murtad balik. Itulah dia. Sebab itulah dia kata. Jadi hal ini telah menyebabkan bahawa Uqbah bin Nafi' memikirkan macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi itulah dia antara ciri pemimpin yang bagus, dia menyelesaikan masalah. Jadi bila melihatkan penduduk barbar yang baru masuk Islam itu, dia tahu bila dia balik jadi murtad balik, maka perlukan penyelesaian. Jadi apa? Maka dibinalah satu kota. Waktu tak ada kota lagi. Waktu itu pusat pentadbiran di Afrika Utara ada di Mesir. Mesir itulah pusat pentadbirannya. Di Afrika Utara sampai ke Maghribi itu tak ada kota untuk memantau, untuk menjaga orang barbar yang masuk Islam tu. Jadi dibinalah satu kota yang bernama Khairawan. Yang berada di Tunisia sekarang. Jadi ketika itu kawasan ini ada banyak, waktu nak dibina tu kawasan yang tepat kota Khairawan tu menjadi sarang ataupun kata kawasan yang tak teroka lah kan. Bila baru dia teroka, kawasan tu memang ada banyaklah haiwan-haiwan binatang liar. Seperti kat sini dia kata sibak ni haiwan burung yang ataupun haiwan yang ni yang ada kuku. Macam harimau, singa kan, sibak ataupun apa-apa haiwan yang berkuku tajam. Lepas tu al-hayat ni ular berbisa. Jadi kawasan tu macam tak sesuai diduduki. Tapi nak dibuka kota Khairawan di situ. Tapi kita lihatlah sini. Kita kata karamah sahabat radhiyallahu anhum ketika itu bila Uqbah bin Nafi' mengetahui masalah ni, haiwan-haiwan ni, beliau berdoa. Beliau menyerulah, seolah macam dalam teks ni beliau menyeru kepada haiwan tu. Dia kata, wahai haiwan-haiwan berbisa, haiwan-haiwan ganas semua, haiwan liar semua, dan sungguhnya kami ni datang ni adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jadi oleh itu keluarlah kamu semua daripada kawasan ini. Kalau tak, kami dapat je, kami akan bunuh kamu semua. Itu, Masya Allah, karamah sahabat Nabi Uqbah bin Nafi'. Begitu juga kalau kita lihat ada kisah daripada berkaitan dengan Umar bin Al-Khattab, Khalifah Umar bin Al-Khattab, ketika berlaku marau di Mesir, Umar Al-Khattab tulis je surat, lemparkan dekat sungai Nil. Kemudian air sungai ni pun melimpah kembali waktu tu kemarau. Itu yang katalah karamah para sahabat. Jadi kita lihat sambungannya. Ibn Athir menyambung, فَنَظَرَ النَّاسُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى الدَّوَّابِ تَحْمِلُ أَوْلَادِهَا وَتَنْتَقِلُ فَرَآهُ قَبِيلٌ كَثِيرٌ مِنَ الْبَرْبَرِ فَأَسْلَمُوا وَقَطَعَ الْأَشْجَارَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَدِينَةِ
فبنيت وبنى المسجد الجامع وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وكان دورها 3000 باع و600 باع وتم أمرها سنة 55 سنة هجرة وسكنها الناس وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل سرايا فتغيروا وتنهبوا ودخل كثير من البربر في الإسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنعوا واطمأنوا على المقام فثبت إسلام فيها. Okey. Jadi nak kata sambungan ni daripada kisah tadi kan, Uqbah bin Nafi' menyeru kepada haiwan yang ada kat situ sebab yalah waktu nak buka tu kan ada gangguan daripada haiwan biasa. Kemudian nak kata karamahnya sahabat ni lepas dia cakap macam tu orang yang ada kat situ nampak beruang. Dawab ni beruang yang haiwan liar lah yang ada kat situ. Dia sebut beruang lah. Dalamnya ada dawab. Beruang ni bawa anak-anak dia keluar daripada kawasan tu. Maksudnya seolah-olah macam memberikan keizinan ataupun tak nak mengganggu lah mereka ni untuk membina kota Qairawan ini. Kita Masya Allah. Ini semua kita kata karamah lah, karamah para sahabat. Maka tak perlu nak dibunuh haiwan tersebut kan. Jadi mereka keluar sendiri. Wallahualam macam mana. Mungkin kat situ kawasan tu memang berhutan lah, hutan semak, hutan tebal. Kawasan Qairawan tu dekat bahagian-bahagian tepi laut. Lepas tu dia ceritakan juga apabila dah habis semua haiwan-haiwan semua keluar, ramailah kabilah-kabilah barbar masuk Islam. Sebab dah ada markas atau pusat takbiran atau pusat takbiran di bahagian Afrika Utara yang kedua selepas Mesir. Jadi ramailah masuk Islam. Dah makin nampak lah, dia orang ni pun tak berani lah nak main, nak murtad macam sebelum ni. Sebab dah ada orang pantau. Jadi, Qata'ah al-Ahjar kemudian berlakulah proses pembinaan kota tersebut. Dipotong pokok apa semua, dikelilingi kawasan tu. Betul dia bina bangunan, bina kota. Dan di situ juga yang pertama sekali dibina dalam kota tu ialah Masjid Jami'. Masjid Jami' Qairawan. Itu ada sehingga sekarang. Mungkin kita boleh search lah gambarnya. Masjid tu memang lama, masjid lama, lebih awal daripada Masjid Al-Azhar di Mesir. Yang Azhar ni, Masjid Azhar dibina pada zaman Fatimiyah. Jadi Masjid Qairawan ni antara zaman yang masjid yang lama lah dibina. Kalau Masjid Umayyah di Damsyik, itu daripada gereja kan. Kita tahu daripada gereja diubah suai jadi Masjid Umayyah di Damsyik, pusat pemerintahan Khilafah Umayyah. Tapi Masjid Qairawan ni memang daripada kosong. Memang dibina lah terus. Antara yang terawal lah binaan dia dalam Islam. Selepas Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Qairawan. Kemudian orang lain pun semua dah sekitar kawasan kota tu pakat bina rumah masing-masing, bina masjid-masjid surau, masjid-masjid kecil kan. Sebab Masjid Jami' dah ada, masjid besar. Kawasan jauh sikit ada masjid-masjid lain. Jadi Ibn Athir menggambarkan, menggambarkan ukuran kota tu adalah dauruha, maksudnya lingkungan, ukur lilit. Kota tersebut salah satu 3,000 ba'in. Ba'in ni mungkin satu unit ukuran ketika itulah. Mungkin hasta. Dan situmi'ah. 3,600. 3,600. Situmi'ah. 3,600 hasta ataupun apalah ukuran dia. Ukuran yang digunakan ketika itu. Jadi itulah kota itu, kota pertama lah, kota Qairawan yang dibina. Watamma amruha, maka dah siap segala urusan binaan kota itu dah siap pada tahun 55 Hijrah. Kemudian ramailah orang menetap di situ. Jadi padat lah, sibuk lah daripada kawasan yang tak ada penghuni, daripada haiwan-haiwan liar, kemudian didiami oleh manusia. Kenapa pentingnya pembinaan kota Qairawan ini? Macam saya kata tadi, ini adalah kita kata kota dalam masa sama adalah camp tentera atau markas tentera. Sebab segala ekspedisi yang akan dilancarkan baik ke
sampai ke hujung Afrika Utara tu, ataupun hatta ke Al-Andalus nanti sekalipun, dia berpusat di Kairouan. Bukan lagi di Mesir. Akhirnya Mesir tu yang pertama, pas dekat Kairouan, Kairouan yang akan handle belah-belah Afrika uh, Afrika Utara, ataupun dipanggil sebagai Ifriqiyah Al-Aqsa, dan Afrika jauh. Hujung sampai ke sana. Jadi situlah tujuannya adalah untuk menghantar pasukan tentera supaya kita kata mengamankan kawasan tersebut. Jadi akibatnya dah ada kota ni, memang tak berani lah, macam saya kata kan, tak berani lah orang Barbar ni nak murtad. Lepas tu luaslah wilayah Islam, jadi makin tentera, makin kuatlah kedudukan umat Islam ketika itu. Jadi sampai sekarang lah kan, Afrika Utara masih lagi menganut Islam, and walaupun dah ada wujud banyak-banyak kerajaan selepas tu, tapi Barbar yang sebelum ni, kita kata pagan, dan Barbar ni pagan lah, animisme, akhirnya mereka ni menjadi menganut agama Islam. Begitulah dia. Okey, itulah sebuah sedikit tentang pembinaan Kairouan. Itulah Uqbah bin Nafi' dan Kairouan. Kita ingat Uqbah bin Nafi', ingat Kairouan. Beliau lah tokoh utama balik pembinaan bandar Kairouan dan masjid jami'nya. Dan catatan Ibn Al-Athir pun mencatatkan sebegitu. Memang pendek ni je kisahnya. Jadi mudahlah untuk kita baca. Okey, insyaAllah. Jadi mudah saja untuk Uqbah bin Nafi' ini. Dan kebiasaannya memang kalau setiap kali kelas, antara salah satu kisah tu mesti akan ada kisah panjang dan kisah yang pendek. Jadi tak apa, itu biasalah. Jadi kita lihat yang seterusnya ialah tahun ke-56 Hijrah. Ibn Athir menukilkan dalam Al-Kamil, Zikrul Bai'ah li Yazidin bi wilayatil ahdi, ataupun kita terjemahkan dia pada pembai'ahan Yazid bin Muawiyah sebagai pewaris khalifah. Ini berkenaan isu ni agak kontroversi sikit lah. Mungkin para pengkaji, sejarawan kontemporari memberikan macam-macam tafsiran, memberikan macam-macam narasi yang berbeza lah berkenaan isu ni. Isu ni adalah satu isu yang konflik lah. Konflik yang agak besar lah, agak famous, banyak dibahaskan tentang peralihan kuasa daripada Muawiyah bin Abi Sufyan kepada anaknya. Jadi kalau sebelum ni, kelas yang minggu lepas kita bincangkan peralihan kuasa daripada Al-Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Adalah perjanjian-perjanjian yang dipersetujui bersama, antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan mesti menyerahkan khalifah itu kepada syura, kepada orang Islam, supaya untuk melantik penggantinya. Bermakna daripada Kufah, Al-Hasan bin Ali di Kufah, kemudian diserahkan ke Damsyik, Muawiyah duduk di Damsyik. Kemudian selepas Muawiyah habis, diserahkan kembali kepada Madinah untuk disyurakan oleh para sahabat ketika itu. Itulah yang asalnya persetujuan yang dicapai. Tetapi pada tahun 56 Hijrah ni, tak kala Muawiyah bin Abi Sufyan dah makin uzur, dah makin tua, beliau mengambil keputusan untuk membai'ah anaknya sendiri, iaitu Yazid bin Muawiyah. Inilah kita kata isu agak kontroversi sikit lah. Ramai yang memberi gambaran negatif tentang Yazid bin Muawiyah dan sebagainya. Kita lihat. Tak apa semua tu, kita lihat bagaimana proses itu. Imam Ibn Asir mencatatkan macam mana peristiwa itu. Ini dalam jilid yang ketiga, muka surat 349. Okay, panjang sikit cerita ni. Jadi saya ambil, itu pun dah cut sikit. Kalau nak baca tu banyak jugalah halaman dia dalam buku Al-Kamil ni. Jadi kita lihat. Kita baca dulu, kemudian kita ulas sikit. Zikrul bay'atu li Yazidin bi wilayatil ahdi. Okey, bi wilayatil ahdi. Wilayah ahdi ni menjadi isu jugalah apabila kita menterjemahkan. Ada yang menterjemahkan sebagai putera mahkota. Kan? Kebanyakan kalau terjemahan bahasa Melayu ditulis sebagai wilayah ahdi ni sebagai putera mahkota. Jadi bagi saya dia kurang tepat lah. And waktu itu memang kita tahu khilafah ini tidaklah sepenuhnya mengikut sistem monarki daripada
Byzantine, Rome, Parsi kan. Cuma dalam konteks, mungkin selepas-lepas tu mungkin kita beranggapan okey, Khilafah Umayyah ni dah meniru Byzantine dengan Parsi kan. Jadi mungkin boleh gunakan putera mahkota lah. Tapi asalnya kan, dalam konteks bahasa Arab digunakan sebagai wilayatul ahdi. Wilayatul ahdi ni kita kata bakal pengganti ataupun pewaris khalifah. Orang yang dibai'ah selepasnya untuk menjadi khalifah. Macam itulah. Tapi itulah, kita dah terbiasa putera mahkota kan. Jadi semua, boleh kata semua macam dalam Bani Umayyah sendiri pun lantik anak-anaknya ni putera mahkota, penghormatan. Tapi ada juga yang lantik sebagai ni macam pakcik, ada abang. Jadi macam sebenarnya tak boleh pakailah putera mahkota tu sepenuhnya. Jadi dia melibatkan konteks jugalah. Jadi senang cerita, kita gunalah pengganti atau pewaris khalifah. Senang. Walaupun daripada ayah ke anak. Okey, tak apa, untuk kita nak bagi tak confuse lah. Apabila berlaku perpindahan daripada abang ke adik ataupun anak saudara ke bapa saudara kan. Okey, tak apa. Kita lihat, wa fi hazihi sanatun bay'an nasu Yazid bin Muawiyah bi wilayatil ahdi abihi wa kana ibtida'u zalika wa awwaluhu min al-Mughirah bin Syu'bah fa inna Muawiyah arada an ya'ziluhu anil Kuffah واستعمل عوضه سعيد بن العاص فبلغه ذلك فقال الرأي أن أشخص إلى معاوية فأسنع فيه ليظهر للناس كراهتي للولاية فسار إلى معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه إن لم أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدا ومضى حتى دخل على يزيد وقال له إنه قد ذهب أعيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وكبراء قريش وذو أسنانهم وإنما بقي أبناؤهم وأنت من أفضلهم وأحسنهم رأيا وعلمهم بسنة والسياسة ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة قال أو ترى ذلك يتم قال نعم فدخل يزيد على أبيه. Okey, macam ada hantar mesej tadi. Terima kasih. Terima kasih saudara Syawal. Ya, albab ukuran sedepa. Ya, maksudnya sedepa lah. Diukurkan, ukuran tu sedepa. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kita lihat berkenaan dengan pembaiatan Yazid bin Muawiyah ini, dalam catatan Ibnu Athir menyatakan orang yang mula-mula sekali membai'ah Yazid bin Muawiyah yang bersetuju untuk dilantik Yazid ini ialah Al-Mughirah bin Syu'bah. Seorang sahabat Nabi juga yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Maksudnya bukanlah Yazid bin Muawiyah ni tidak dipersetujui oleh semua sahabat besar Nabi. Al-Mughirah bin Syu'bah pun setuju, antara perawi hadis juga kan. Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau pun bersetuju. Tapi itulah, sebelum mungkin kita dah bincangkan, sebelum ni kita dah bincangkan tentang apa kita kata ijtihad atau pandangan politik para sahabat ketika zaman pembunuhan Khalifah Osman bin Affan. Sebelum ni kita dah bincang. Jadi kita nak bagi, mungkin kita boleh faham bahawa sebenarnya dalam urusan politik ni, kita rasa, kita lihat para sahabat sendiri pun ada pendapatnya masing-masing. Jadi macam, walaupun kita masih berpegang bahawa ini adalah ijtihad para sahabat dan kita tak boleh nak mengkritik ataupun tu, mereka lebih baik daripada kita. Cuma kita faham juga bahawa sesama para sahabat sendiri, zaman para sahabat sendiri, berlaku perbezaan pandangan ataupun mazhab politik. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Jadi itu hal-hal berkaitan dengan urusan keduniaan. Mereka pun ada pendapat masing-masing. Jadi kalau bab-bab agama, kita peganglah. Kalau yang ni perawi hadis, kita peganglah soal yang
ikut riwayat yang sahih dan sebagainya kan. Tapi dalam konteks politik itulah, kalau kita baca lagi kitab-kitab sejarah, kita akan jumpa macam-macam. Para sahabat ni pun mereka ada, kita kata, idea ataupun ijtihad politik yang berbeza. Kalau kita dah terbiasa baca tentang para sahabat dalam konteks syariah, ilmu syariah, dalam konteks ilmu kita kata hadis, kita takkan tahulah kan benda-benda macam ni kan. Kita hanya tahu perawi, kita kata tahu kita latar belakang sedikit lah tentang para sahabat tu. Tapi kalau kita baca buku tarikh, sejarah, tambah lagi sejarah yang lengkap macam ni, Al-Kamil, apatah lagi Tarikh Tabari kan, Al-Bidayah wa Nihayah tu, kitab yang detail, yang cerita detail tentang peristiwa kejadian yang berlaku pada zaman para sahabat itu, kita dapat lihat ialah benda-benda itu berlaku juga macam kita sekarang ni kan. Para sahabat pun ada punya persepsi politik. Ada yang berijtihad untuk sokong sekian-sekian. Ada yang tidak berijtihad, ada yang berijtihad tak nak sokong mana-mana. Itu kita akan lihat nanti. Okey, jadi yang pertama ni kita lihat dalam cerita Ibn Al-Athir ni adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, antara yang menyokong perbai'ahan ataupun cadangan untuk membai'ah Yazid bin Muawiyah. Tetapi dalam catatan ini mengatakan bahawa Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia takut dipecat daripada jawatannya sebagai Gubernur Kufah. Wallahualam lah, kita bertawakuf dalam hal ini. Tapi dalam catatan ini mengatakan Mughirah bin Syu'bah dia dapat tahu bahawa Muawiyah akan pecat dia sebagai Gubernur Kufah. Kemudian beliau terus pergi jumpa dengan Khalifah Muawiyah. Mulalah nak pujuk-pujuk macam itulah, seolah macam itulah. Tak nak kekalkan jawatan dia di Kufah itu. Wallahualam lah. Tapi dicatatkan macam tu. Jadi sebabkan itulah Mughirah bin Syu'bah ini memberikan usul ataupun kita kata istilah yang biasa kita pakai mungkin membondek lah Khalifah Muawiyah untuk melantik anak dia supaya kekal. Sebab waktu tu kita kena faham Khalifah Muawiyah sendiri masih lagi kita kata waktu akhir zaman pemerintahan dia masih lagi tak tentukan lagi siapa yang berganti. Ya, memang pada perjanjian asal memang beliau kena serahkan jawatan itu kepada syura para sahabat Madinah kan. Tapi adalah kalau kita baca lagi detail, kita akan lihat adalah beberapa pertimbangan yang menyebabkan Muawiyah ini bersikap kata ambil kaedah yang lain. Sebab boleh jadi salah satu sebab dari segi aspek politik kan. Kalau diserahkan, sebab di Hijaz, di Kufah sendiri masih lagi tidak tenteram. Sedangkan nak kata pemimpin ataupun yang kuat ketika itu untuk menguasai negara Islam adalah Muawiyah sendiri. Muawiyah memiliki credibility untuk memimpin negara Islam ketika itu. Mungkin dibimbang takut diserahkan akan menjadi pergolakan lagi dan sebagainya. Wallahualam. Jadi itulah usulnya sebelum diserahkan lagi. Jadi ini belum diisytiharkan lagi. Jadi Al-Mughirah masuk dulu. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengusulkan untuk lantik anaknya Yazid. Tapi dalam konteks ini Al-Mughirah dia cerita kat sini bahawa inilah untuk mengekalkan jawatannya sebagai Gubernur Kufah. Wallahu alam. Okey, kita sambung lagi. Wa akhbiruhu bima qala al-Mughirah fa ahdara al-Mughirah wa qala lahu ma yaqulu Yazid faqala ya amirul mu'minin qad ra'aytu ma kana min safk ad-dima'i wal ikhtilaf ba'da Uthman wa fi Yazid minka khalfun فأعقد له فإن حدث بك حادثة كان كهفا للناس وخلفا منك ولا تسفك الدماء ولا تكون فتنة. قال ومن لي بهذا؟ قال أكفيك يا أهل الكوفة يكفيك زياد أهل البصر وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. قال فارجع إلى عملك وتحدثوا مع من تثق إليه في ذلك وترى ونرى. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dapat bertemu dengan Khalifah Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu juga. Jadi mereka berbincang.
Jadi itulah dia bagaimana ijtihad Al-Mughirah bin Syu'bah ni untuk mencadangkan Yazid sebagai pengganti khalifah adalah inilah alasannya sebab untuk mengelakkan safkud dima, pertumpahan darah, wal ikhtilaf, perselisihan, dan sebagaimana yang telah terjadi selepas kesyahidan Khalifah Osman bin Affan. Itulah alasannya sebab itulah para sahabat semua tak naklah kan berlaku kembali pergolakan pertumpahan darah yang teruk lah macam zaman Osman bin Affan itu, sehingga akhirnya dapat bertenang pada zaman Amul Jamaah tahun 41 Hijrah, barulah keadaan tenang sikit. Tapi itulah dia ijtihad politik yang dikeluarkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi kalau lantik Yazid, maka benda tu pada ijtihad je tidak berlaku lah lagi pertumpahan darah macam sebelum ni kan. Yang sebelum ini pun perpindahan jawatan daripada Uthman kepada Ali pun dah berlaku perpecahan. Apatah lagi kan. Itulah mungkin pertimbangan-pertimbangan yang difikirkan lah oleh para sahabat ketika itu. Macam tu. Okey. Tapi Muawiyah tak jadi nak pecat dia. Muawiyah tak jadi nak pecat Mughirah. Muawiyah kata okey, balik semula ke Kufah, kemudian dapatkan sokongan. Tanya pendapat duduk Kufah macam mana. Sebab Mughirah bin Syu'bah dah janjikan. Alasan yang kedua kenapa, kerana apabila Yazid dilantik nanti, andai kata Yazid dilantik, maka Yazid akan mendapat sokongan yang lebih daripada umat Islam. Kebanyakan terpusat pemberontakan ni adalah berlaku di Kufah dan Basrah. Inilah pusat pemberontakan ni. Kufah lah tempat berlaku rusuhan sehingga terkorbannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Kufah dan Basrah ni tempat kita kata hotspot lah berlaku pemberontakan. Sebab situ ramai pok Khawarij ataupun yang tak tahulah kan yang mana satu yang betul-betul setia ataupun tak. Dan di situ juga ramai orang Ajam, Parsi yang baru masuk Islam. Jadi itulah tempat yang bergolak sikit. Jadi jaminan Mughirah kalau setuju, maka Basrah dan Kufah ni akan dipastikan akan menyokong Yazid. Selebihnya kalau dah dua ni sokong, maka seluruh wilayah Islam yang lain akan setuju juga. Itu maksudnya. Jadi Khalifah Muawiyah pun suruhlah Mughirah balik bincangkan semula. Kita kata macam apa tu nama kata? Apa tu nama? Saya lupa lah. Yang waktu nak penubuhan Malaysia tu. Pungutan suara. Apa tu nama dia? Tak ingat lah. Yang PBB suruh tanya penduduk Sabah Sarawak macam mana setuju ke tak. Suruh tanya penduduk Sabah, tanya penduduk tanah Melayu, Singapura. Macam mana setuju tak dia orang nak bentuk Malaysia. Macam tu lah. Apa tu nama dia? Saya tak ingat. Tapi pungutan suara lah panggil lah macam tu. Itu yang pertama lah. Itu kisah yang ataupun kita kata riwayat yang menceritakan bahawa orang yang mula-mula sekali mengusulkan bai'ah Yazid adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Lepas tu saya potong lagi banyak lagi lah saya potong sebab dia panjang sangat cerita. Jadi saya pilih. Kemudian teks ataupun narasi yang kedua saya pilih itu tadi kita tengok yang sokong. Okay kan? Mughirah bin Syu'bah. Kemudian kita lihat pula kisah yang sambungannya. Saya dah potong sebelum ni sebab ada lagi sambungan dia yang tadi tu. Tapi kita lihat yang seterusnya. ثم كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم إني قد كبرت سني ودق عزمي وخشيت الاختلاف على أمتي بعدي وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك فأعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأخبرهم به فقال الناس أصاب ووفق وقد أحبنا أن يتخير لنا فلا يألو. فكتب مروان إلى معاوية بذلك فعاد إليه جواب يذكر يزيد. فقام مروان فيه وقال إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يألو وقد استخلف ابنه يزيد بعده. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال كذبت والله يا مروان وكذب معاوية ما الخيار أردتما لأمة محمد
walakinnakum turiduna an taj'aluha hirqiliyah kama mata hirqalun qama hirqal. Ini riwayat yang famous lah, yang dia kata yang biasalah kita dengar. Ini cerita tentang Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ni dilantik sebagai Gubernur Madinah ketika itu. Jadi Marwan bin Al-Hakam ni adalah hubungan saudara dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia keluarga Bani Abdi Syams, sama seperti Uthman bin Affan. Jadi Marwan bin Al-Hakam jugalah. Marwan bin Al-Hakam ni lah satu figura yang kontroversi lah pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Pemberontak semua pakat nak bunuh ni Marwan bin Al-Hakam ni. Tapi dicegah, dihalang oleh Khalifah Uthman bin Affan. Jadi itulah habislah cerita tu. Itu pada zaman Uthman. Tapi zaman Muawiyah bin Sufyan, Marwan ni menjadi orang penting jugalah. Jadi Gubernur Madinah. Jadi ketika itu Muawiyah bin Sufyan mengadulah kepada Marwan bin Al-Hakam. Dia mengadulah, Muawiyah mengadu. Aku ni dah tua, tulang aku ni pun dah sakit-sakit, dan aku ni takut ada berlaku persisihan dalam kalangan umatku selepas kematianku. Jadi aku rasa aku nak memilih seorang daripada kalangan mereka untuk menjadi pengganti kepadaku. Dan aku tidak suka buat keputusan melainkan aku bertanya memusyarat dengan kamu. Maksudnya Marwan bin Hakam ni orang penting lah kepada Muawiyah kan. Kita tahu kan, kerabat semua. Jadi sampai surat tu kepada Marwan. Marwan pun balas balik. Ya, semua setuju. Dan semua setuju apa yang khalifah ataupun yang apa kita kata tuanku nak sampaikan. Contohlah dialognya. Jadi bila dah Marwan kata setuju, kemudian Muawiyah pun hantar surat lagi sekali bagi tahu Fakar Marwan. Okey. Fakata Muawiyah bizalika fa'ada bi jawab yazkuru Yazid. Kemudian sampai jawapan Muawiyah, dia kata dia nak lantik Yazid. Kemudian Marwan pun bagilah pengumuman kepada orang Madinah. Contohlah pengumuman. Kata inna amirul mu'minin qad istara lakum falam ya'lu wa qad istakhlafa ibnuhu Yazid ba'dahu. Dia kata macam tu. Lepas tu tak semena-mena Abdurrahman bin Abu Bakar, sahabat Nabi, kita kata anak kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau pun terlibat juga dalam pembunuhan, dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman ketika itulah. Tapi beliau bukan bunuhnya. Beliau tak bunuh Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abdurrahman bin Abu Bakar ni terus lantang dia mencelah, menyahut. Tipu lah kau. Kazabta wallah. Kalau kita cakap bahasa Arab tu memang kita kata apa? Tegas lah bunyi kan. Kau ni penipu lah. Ya Marwan. Kazabah Muawiyah penipu juga. Kau nak jadikan umat Muhammad ini macam mana orang Barat, Rom ketika itu, lepas habis mati Hirqal. Hirqal ni kita kata gelaran untuk Maharaja Rom, ataupun bahasa lainnya adalah Caesar, Kaisar Rom, Kisra Parsi. Jadi macam itulah. Abdurrahman bin Abu Bakar ni marahlah. Kau nak jadi macam diorang ke? Dah bapak mati, anak pula naik. Macam itulah. Ini nak bagi tahu dalam teks ni ceritakan bahawa Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma menentang usul ini. Macam tu. Kalau kita boleh lihat dalam konteks politik ini, itulah macam dah kita kata dalam parlimen lah, seolah-olah macam tu kan. Kalau kita bayangkan ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada alasannya masing-masing. Kalau Al-Mughirah bin Syu'bah tadi alasannya sebab tak nak berlaku perpecahan kan, tak nak berlaku tumpahan darah. Tapi Abdurrahman bin Abu Bakar, mereka ni beliau bertegas sebab tak nak menyerupai kaum Rom. Jadi kita boleh lihat kat sini lah konteks kita kata konteks para sahabat ketika itu. Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai ahli politik, sebagai gubernur. Jadi beliau berijtihad berdasarkan kita kata politik. Tapi sebaliknya Abdurrahman bin Abu Bakar, beliau bukannya orang politik. Beliau adalah seorang yang kita kata apa, menjadi rujukan lah para tabi'in ataupun setiap pasti tabi'in atau sahabat. Jadi yang menjadi rujukan lah kita kata pada kita kata dalam bidang
keilmuan Islam tu kan di Madinah. Sebab Madinah ni tak menjadi pusat politik dah. Sebab dah berpindah ke Kufah waktu zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi Madinah ni dah bukan pusat politik, pusat keilmuan, keislaman. Jadi pendapat-pendapat mereka tu lebih kepada kita kata untuk menjaga sunnah, memelihara Islam macam itulah. Jadi sebab itulah Abu Bakar Abdul Rahman bin Abu Bakar mengutarakan pendapat seperti itu. Okey, habis. Itu satu. Lepas tu kemudian saya skip lagi sebab saya ambil yang seterusnya sebab dia panjang sikit kan. Kemudian summa aqbala ala Ibnu Zubair faqala hati li amri innaka khatibuhum faqala na'am nukhayyiruka baina thalathati khisal qala ariduhun qala tasna' kama sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama sana'a Abu Bakr atau kama sana'a Umar qala Muawiyah ma sana'u qala قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلفوا أحدا فارتضى الناس أبا بكر قال ليس فيكم مثل أبو بكر وأخاف الاختلاف قالوا صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر فإنه عهد إلى رجل من قاسية قريش ليس من بين أبيه فاستخلفه وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الأمر شورى في 6 نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه jadi Abdullah bin Zubair pun kita lihat dalam teks ini tidak bersetuju. Jadi Abdullah bin Zubair kata apabila diminta pendapat oleh Muawiyah bin Sufyan, Muawiyah bin Sufyan minta dapat ramai pendapat umum lah. Dalam sahabat-sahabat besar lah. Ada yang menyokong, ada yang tak menyokong. Jadi yang tadi menyokong Muawiyah bin Syu'bah, yang tidak menyokong Abdul Rahman bin Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Zubair pun tidak setuju. Abdullah bin Zubair senang dia bagi dua. Dia bagi tiga. Bagi tiga kita kata syarat ataupun kaedah. Kau buat macam apa yang Rasulullah buat, ataupun kau buat macam Abu Bakar buat, kau buat macam Umar buat. Barulah kita orang setuju. Macam itulah Abdullah bin Zubair bagi kata putus. Lepas tu Muawiyah tanyalah macam mana Rasulullah buat, macam mana Abu Bakar buat, macam mana Umar buat. Dan Abdullah bin Zubair terangkan Rasulullah SAW tidak meninggalkan pewaris. Kemudian Islam setuju melantik Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun menyebut seseorang, iaitu Umar bin Al-Khattab, yang mana bukan daripada keluarga dia. Ataupun yang ketiga, kamu buat macam Umar Al-Khattab melantik 6 orang ahli syura untuk memilih khalifah daripada kalangan mereka. Semua itu tidak ada kait langsung antara anak dia ataupun keluarga dia lah. Jadi itulah Abdullah bin Zubair. Pun sama berada di Mekah. Abdullah bin Zubair berada di Mekah ketika itu. Jadi Abdullah bin Zubair ni, kejap lagi kita akan lihat nanti, beliau lah antara yang menentang Yazid bin Muawiyah tu. Seorang yang tegas sikit. Ayahnya Zubair bin Awam, ibunya Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi itulah Abdullah bin Zubair berkata putus. Abdullah bin Zubair pun tidak bersetuju. Okay, sikit lagi. ثم دعا صاحب الحرس بحضرته فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين وما كل واحد سيف فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما ثم خرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هؤلاء رهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبتز أمر دونهم ولا يقضي إلا أن مشورتهم وإنهم ردوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله فبايعوا الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة فلقي الناس أولئك النفر فقالوا لهم زعمتم أنكم لا تبايعون فلما رضيتم وأعطيتم وبايعتم قالوا والله ما فعلنا فقالوا ما منعكم أن تردوا على رجل قالوا كادنا وخفنا القتال وبايعه أهل المدينة ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هاشم فأتاه ابن عباس فقال يفوتنا
qala inna sahibakum lam yubayyi'u li Yazidin falima tunkiru zalika alaihi faqala ya Muawiyah inni la khalikun an anharu ila ba'di sawahil fa aqimu bihi thumma antalika bima ta'lam hatta ad'a an-nas kullahum khawariju alaik qala ya Abul Abbas ta'tuna wa tardau wa tazdadun. Okey. Jadi inilah diringkaskan cerita bahawa akhirnya dah banyak lah. Ada lagi sebelum-sebelum tu kan. Jadi lepas dah tanya seorang sahabat, akhirnya Muawiyah bin Sufyan pun mengisytiharkan. Ni Muawiyah tak 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 meninggal lagi. Jadi diisytiharkan dulu pengganti. Iaitu Yazid. Jadi adalah timbul konflik ataupun isu sedikit kan. Bila dah diisytiharkan tu, dah pungut suara, kemudian Muawiyah isytiharkan, semua tercengang lah. Kau sokong siapa kan? Dia macam teringat pula kita dekat dalam peristiwa politik baru ni kan, yang tanya akuan bersumpah tu kan, Tok Agong tanya kau sokong siapa kan. Jadi macam tu lah berlaku pada zaman tu. Semua macam tertanya lah, siapa yang sokong pelantikan Yazid ni kan. Jadi ramailah bertanya-tanya sama dia orang sendiri. Kemudian antaranya dialog kat sini, ahli Madinah. Dia kata apa? Ahli Madinah pun sokong. Maksudnya menyatakan sokongan. Kenapa? Kerana mereka takut berlaku peperangan. Macam itulah. Akhirnya semua tu setuju bukan sebab apa, sebab terpaksa. Bukan macam melihat pada keadaan lah, nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Jadi macam itulah dia kata. Akhirnya sekali semua dah setuju. Okey, itulah ni nak diceritakan tadi lah. Dah habis selesai, wakilah. Okey, ni yang terakhir. Okay, dah habis selesai semua di bai'ah. Sebab kalau kita faham dalam tradisi kekhalifahan, dia bukanlah kita kata kita akan lihat ada yang selepas khalifah mati baru diisytiharkan, dan ada yang sebelum khalifah meninggal pun dah diisytiharkan berganti. Contohnya macam Muawiyah bin Abi Sufyan diisytiharkan anaknya Yazid sebelum beliau meninggal. Dan ada juga khalifah yang diisytiharkan selepas khalifah tu meninggal. Contoh seperti Sulaiman bin Abdul Malik. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Lepas Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, barulah diisytiharkan siapa penggantinya, iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tapi selepas tu diikutilah oleh anak-anak dia. Al-Walid, Hisham dan semua. Adalah tapi untuk Umar bin Abdul Aziz, beliau dilantik selepas khalifah meninggal. Maka Umar bin Abdul Aziz sendiri pun tak tahu dia tu dilantik jadi khalifah. Berbeza dengan Yazid, semua dah tahu dah Yazid akan menggantikan ayah dia. Itulah, banyaklah kita boleh kaji lah tentang proses pembaiatan khalifah ni kan. Dia memang wallahualam lah, kita boleh kaji lagi lah. Nak kata sebiji serta patuh dengan Parsi dan Rom pun tak boleh juga. Nak kata berbeza pun ada juga persamaan ni kan. Tak apalah, kita kajilah nanti. Yang terakhir kita lihat, waqila inna ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala li Muawiyah ubayyuka ala anni adkhilu fima yajtami'u alaihi al-ummah. Abdullah bin Umar ni seorang ulama dan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Dia menjadi rujukan kita kata pada para sahabat sehingga hari ni lah, sahabat besar lah. Beliau berpendapat, ijtihad beliau dalam bab syariah, dalam konteks syariah. Ubayyuka ala an adkhilu fi ma yajtami'u alaihi ummah. Dah sepakat umat, aku pun berijtihad seperti itu. Itulah kaedah. Kita boleh lihatlah aliran atau pendirian sahabat-sahabat yang cenderung kepada syariat, bidang ilmu syariat, dengan sahabat yang cenderung kepada bidang politik. Itu semua adalah kepelbagaian para sahabat radhiyallahu anhum. Fallah law ijtama'at ala habasyiyun la dakhaltu ma'aha. Ni beliau menyebutlah, nakalkan daripada hadis Nabi SAW. Kalau semua dah sepakat dengan Habasyah, aku pun akan sokong juga. Summa ada ila manzilihi fa aghlaqa babihi wa lam ya'zan li ahadin. Masya-Allah. Walaupun Abdullah bin Umar ni setuju, tapi dalam hati beliau, kita boleh bacalah, kita bergambarkan daripada teks ini, beliau tidak setuju sebenarnya, berat hati dia. Pada habis selesai bai'ah tu, Abdullah bin Umar terus memecihkan diri.
balik ke rumah, tutup pintu, tak bagi siapa masuk. Macam wallah lah, mungkin beliau sedih sangat dan berat dah nak buat keputusan tu. Kultu ni Ibnu Asim mengatakan, beliau katakan, Ibnu Asim mencatatkan, Zikr Abdurrahman bin Abi Bakrin la yastaqimu ala qawlin man yaj'alu wafatihi sanatun salasu wa khamsin wa innama yasahu ala qawl man yaj'aluha ba'da zalikal waqt. Ibn Asir pun bagi pendapat dah. Tidak lama selepas Abdullah bin Umar memencirkan diri itu, beliau pun meninggal dunia. Ada pendapat yang mengatakan pada tahun 53 Hijrah. Tapi wa inama yasahu, lebih sahih adalah selepas tahun 53 Hijrah. Itulah nak kata apa yang berlaku pada zaman tersebut. Intaha wallahu a'lam. Jadi itulah kita dapat lihatlah macam mana kita kata situasi yang berlaku pada zaman tersebut. Kita lihat balik kisah yang pertama tentang Uqbah bin Nafi'. Kemudian kita lihat tentang peristiwa pembaiatan Yazid bin Muawiyah. InsyaAllah, mudah-mudahan adalah iktibar yang kita boleh ambil daripada situ. Okey, wallahu alam. Kalau ada apa-apa perbincangan, boleh kita adakan sedikit. Silakan. Selamat datang pada Abang Syawal. Okey, terima kasih. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kita sambung lagi bacaan yang seterusnya. InsyaAllah lengkap sampai 100 Hijrah. Kemudian kita bolehlah kita rehat sekejap. Kemudian kita sambung lagi. InsyaAllah kita cuba habiskan sehingga habis kitab ni pada tahun 600 Hijrah. Keseluruhan kitab ini sampai ke 600 Hijrah. InsyaAllah kita cuba habiskan. Wallahu a'lam bissawab. Qul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.